Hai, Assalamualaikum semua. Okey, masuk dulu nak share dekat grup dulu. Hai, Assalamualaikum. Yana Ilyas. Masuk dulu Sekejap I nak share link dulu kat grup lain. Okay, dah share. Alright, sebelum I start, boleh tak tolong ajak kawan-kawan, anak tim semua untuk join sesi sharing santai. Bagi I ni sharing basic lah untuk personal branding. First of all, I nak tanya, suara I okey tak? Boleh dengar tak suara I? Tu dulu. Nak tahu suara okey tak okey? Hai Cik Din. Waalaikumsalam semua. Yes, tag apprentice anda semua join, masuk dulu. Masuk ke sesi live personal branding. Okay. I nak share tentang personal branding. Apa yang best sangat personal branding ni? Alhamdulillah, bagus. Gegar anak-anak tim semua. Gegarkan anak tim. Masuk kat sini. Okay. Okay, persoalan yang I tanya dekat caption ni, personal branding masih relevan ke? Korang rasa relevan ke tak personal branding ni? Sampai Pakistan Kak Sophie. Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah pun 10:03 minit. Sebenarnya I tak ada banyak masa untuk share. Kita akan share secara basic lah. Kita ada 30 minit sahaja. I ada 30 minit je untuk menyampaikan, untuk share tentang basic personal branding ni. Boleh? Cukup tak 30 minit tu? Kan? Cukup tak? Relevant. Okay. Komen ni dia macam lambat sikit tau. So tak apa. I teruskan je perkongsian I. Okay, basically personal branding tu adalah apa yang kita nak orang kenal kita. Kita nak orang kenal kita sebagai apa? Still relevant. Okay, kita nak orang kenal kita sebagai apa? Okay? Itu adalah basic personal branding. Tujuan kita buat personal branding, kita kena tahu apa tujuan kita buat personal branding. Sebab kita nak orang kenal kita sebagai apa. Itu yang utama. Okay, sekarang ni I nak korang komen. Korang nak orang kenal korang sebagai apa? Sebenarnya personal branding ni tak semestinya kita guna Facebook. Tak semestinya kita boleh juga pakai TikTok, kita boleh juga pakai Instagram. Yang penting itu adalah personal branding tentang Nur Ain Akib. Ni Ain. Ain punya personal branding Nur Ain Akib. Contohnya Kak Su, Suhaila Paiji kan. Kak Su nak orang kenal Kak Su sebagai apa? Kan? Okay, itu adalah basic personal branding. So, I nak cerita sikit sejarah I buat personal branding. Boleh? Okay, sebenarnya I dekat SKB ni baru setahun 2 bulan. Sebagai head consultant. Okay, I teruskan dulu sharing I. Sebenarnya I di SKB ni baru 1 tahun 2 bulan. Cuma I dah start buat personal branding dari 2013. 2013 tu adalah personal branding I main-main je. Main-main maksudnya waktu tu I hanya menjual. I jual contact lens waktu tu. I jual contact lens dan juga jual perfume. Perfume original reject. Okay, waktu tu I waktu I menjual tu kan, waktu I menjual tu, jadi I positionkan diri I sebagai orang yang menjual.
Waktu tu Ain tak ada team. 2013 adalah Ain jual sorang-sorang. Pun jual pun tak berapa, macam tak serius sangat lah. Sebab tu waktu tu tengah apa kata zaman muda-mudi waktu tu kan. Waktu tu zaman tengah belajar. Jadi tak terlalu serius dengan bisnes. Ain berminat sangat-sangat dengan bisnes sebab waktu tu Ain di UiTM Ain punya course yang Ain ambil adalah bisnes bahagian marketing. So Ain memang minat sebab Ain belajar pun marketing. So sambil-sambil belajar tu sambil-sambil Ain try and error lah. Kira waktu tu Ain menjual. Okay, so 2013 Ain menjual, Ain positionkan diri Ain sebagai seller. Seller apa? Waktu tu Ain jual contact lens dan juga minyak wangi, perfume original branded yang dalam botol original tu, tapi original reject. Original reject. So Ain nak mengetengahkan betapa bestnya perfume tu, yang mana orang kalau nak pergi beli dekat Paksen harga dia 300-400. Tapi kalau dia beli dengan Ain, dia akan dapat harga dalam 160, 130. So Ain mengetengahkan benda tu. Tu adalah Ain punya branding. Branding Ain sebagai seller yang membawa value produk tu. Apa benefit produk yang customer dapat bila beli dari Ain. Itu sewaktu itu. So personal branding ni ada dia punya level dia. Dia ada level dia. Contohnya macam kita baru start, contohlah kita baru start business. Kan, kita baru start business. So level personal branding kita adalah untuk kita sebagai nak menjual. So kita kenalah kedepankan diri kita tu sebagai orang yang betul-betul puas hati dengan produk yang kita nak jual. Kan, betul-betul falling in love. Ain punya tahap falling in love dulu dengan minyak wangi. Kan, Ain memang apa tu, yalah sebab kita nak buat duit dengan minyak wangi waktu tu. So Ain punya inisiatif adalah Ain pergi ke Paksen ataupun pergi ke mana namanya, Jasko. Jasko dekat Melaka. Jasko dekat Hang Tuah tu kan. Siapa orang Melaka kat sini wants to join. Tak boleh join tau, Zuraida tak boleh join tau video. Sorry. Sebab masa Ain singkat je. Tak boleh. Sorry. Waktu Ain dekat UiTM Melaka tu, Ain pergi ke Jasko. Ain test satu-satu bau minyak wangi yang Ain jual tu. Sebab Ain nak dapatkan feel tu. Yelah, waktu tu Ain dropship. Penting Waktu tu Ain dropship, barang Ain tak ada di tangan. Jadi Ain nak dapatkan feel produk. Jadi dekat SKV ni, kan, dekat SKV ni Ain boleh relate kan, siapa yang belum dapat feel dengan produk, mesti kena try produk dulu. Makan dulu produk, jatuh cinta dengan produk dulu. Barulah senang kita nak menceritakan macam ni. Kita kena teruja dulu. Kita kena excited dulu dengan produk kita. Barulah senang kita nak bagi orang lain pun excited juga. So itu Ain punya bagaimana Ain bermula personal branding. Okay, lepas tu personal branding Ain pada 2015 bertukar. Sebab waktu 2015 tu Ain dah mula ada mindset untuk bina team. Sebab waktu tu 2015 Ain dah sedar yang mana kalau Ain jual sorang-sorang, bisnes Ain tak berkembang. So tolong ambil point ni. Point ni penting. Okay, 2015 Ain tukar cara personal branding Ain. Ain ketengahkan diri Ain sebagai seorang leader. So macam mana nak kita nak ketengahkan diri kita sebagai seorang leader? Boleh tak? Ada tak siapa-siapa tolong komen? Perunding kesihatan. Okay, sekejap baca komen jap. Kan. So macam komen dia lambat sangat tau. Ya Allah, kita nak laju. Ada yang baru bagi salam. So tak apa. So macam mana kita nak ketengahkan branding kita sebagai seorang leader? Siapa tahu? Kan? So waktu tu baru mula-mula lah nak jadi leader, kan? Mula-mula nak jadi leader. So kita nak bina team, nak tarik orang lah, cakap supaya join kita punya legacy ni. First kali mestilah tunjuk aktiviti apa yang kita buat dalam grup kita. Itu personal branding tau. Itu personal branding. Yes, tunjuk apa aktiviti team kita.
Kena tunjuk. Okay, kita nak nampakkan diri kita ni sebagai leader yang macam mana. Itu kita yang pilih. And kena ni, I balik semula ke point yang sebelum ni. Real personal branding versus fake personal branding. Real personal branding versus fake personal branding. Orang dia suka tengok reality. Lebih banyak apa yang kita update tu relate dengan kehidupan dia, lebih tinggilah engagement kita punya post tu. Contoh kita post tentang hari ni kita pergi berniaga lah, contoh susah, nampak macam kegigihan kita pergi berniaga tu dapat untung RM10, contoh kan. Dapat untung untuk orang yang baru bermula, contoh saya ambil senang je, contoh senang. Okey, bulan pertama alhamdulillah saya dapat untung RM300 dekat SKV bulan pertama. Ataupun saya ambil contoh saya sendirilah, senang. Bulan pertama saya di SKV, saya punya untung adalah saya punya gaji RM57 sahaja. Saya tunjuk tak benda tu dekat orang? Saya tunjuk. Sebenarnya orang sukakan reality. Benda tu akan lebih relate kepada bila I tunjuk I punya income pertama tu RM57, dia akan relatekan kepada orang yang dia punya income dulu RM57 je bulan pertama, kan? Jadi orang cakap tak adalah tiba-tiba je dia join tu terus pom RM10,000, kan? Pom RM20,000, tak. Bulan pertama income I RM57. Tu reality yang kita kena tunjuk. Orang sukakan reality. Sebab reality ni adalah, apa orang cakap, reality ni adalah lebih relate dengan orang sekeliling kita. Lebih relate tu macam ni ya. Relate apa? Memang betul kita nak share success story tu, kita nak share, tapi kita mesti share based on reality juga. Tak apalah income kita masih sikit tapi orang lain punya result dah meletup. Contoh kan, kita boleh share upline kita punya result, kita boleh share Kak Nini macam mana kita terinspirasi dari Kak Nini. So tu kita pilih. Pemilihan konten ni pun sangat penting dalam kita nak positionkan diri kita. Ingat, position tu maksudnya apa yang kita nak orang nampak tentang kita, apa yang kita nak orang pasakkan dalam minda ni. Nurhayati Nakib tu siapa? Kan? Nurhayati Nakib tu siapa? Nurhayati Razak tu siapa? Sarimah tu siapa? Kan? Kak Izan siapa? Kak Yu siapa? Itu paling penting. That's why pemilihan konten tu dia akan berdasarkan apa yang kita target yang mula-mula tu. Siapa kita nak kita nak orang fikir kita ni sebagai apa? Yes, share win. Share win. Okay, I nak betulkan satu mindset. Mindset yang mana? Mindset. Kenapa mindset ni penting? Penting gila nak betulkan. Kita buat personal branding ni untuk apa? Untuk apa? Untuk dapatkan trust. Okay? Sorry, I dah terskip cerita tentang I start tadi 2015. I start personal branding untuk cari team, untuk bina team. Okay, then I tiba-tiba 2017 I stop buat personal branding sebab I ada terbaca lah orang tu cakap adalah someone yang tak penting pun sepatutnya. I tak sepatutnya tak ambil sebagai serius. Sepatutnya I tak ambil serius tentang point yang dia nyatakan tu. I baca, okay, personal branding ni hanya untuk orang yang newbie je, kan? Hanya untuk orang newbie dia cakap. Kalau kita bisnes dah besar, dah tak payah buat personal branding. Minyak cat kapak tu tak buat personal branding pun, tapi dah terjual berjuta-juta. So macam I terasuk sekejap dengan dakyah begitu. I tinggalkan personal branding I selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun I tak buat personal branding. And 2021, tahun lepas I start bermula semula personal branding. Dan I tak sangka personal branding yang I bina masa 2015 dulu masih hidup. Maksudnya orang masih follow I. Orang yang dari 2015 tu masih ingat I.
Dia masih ingat Ain dan masih follow Ain. Dan kita, tim Ain ni, waktu 2021, kan, bila Ain start balik personal branding, buat balik aktif semula, kan, bila Ain aktif semula, Alhamdulillah pada tahun 2021, walaupun kita start pada Julai, dah bulan Julai tu dah tengah tahun lah, yelah tengah tahun lah kayaknya kan, kita punya sale untuk tim capai 2 juta. Itulah the power of personal branding. Followers Ain ramai. Yes, followers Ain yang dulu-dulu tu, dia walaupun tak convert masa dulu, tapi dia convert waktu dah 2021 ni. So dari situlah Ain belajar sebenarnya personal branding ni power. Personal branding ni power tau. Power tak kalau boleh buat 2 juta dalam masa 5 bulan? Kan? So Ain nampak macam, okay, aku kena, ini adalah benda betul yang aku kena buat. Aku kena ulang. Kan? Kenapa aku nak kena tinggalkan personal branding ni? Dan benda ni lah yang Ain ajak tim Ain buat, iaitu personal branding. Okay. Kan? Bukan personal branding, dia punya income pula. Apa kata? Result power. Effort dia kita boleh guna secara zero cost. Tak perlukan modal RM. Tapi memanglah tak pakai modal RM. Cuma perlukan kegigihan dan juga konsistensi. Yes, konsistensi. Kena konsisten. Okay. So, mindset. Ada orang dia takut nak buat personal branding sebab takut apa? Tak apalah, tunggu kereta aku besar dululah baru aku nak buat personal branding. Nak tunjuk kereta, kan? Contoh, tunggu rumah aku cantik dululah nak buat personal branding. Tengoklah rumah Ain. Ni Ain live dalam store je ni. Ni Ain live dalam store. Rumah yang Ain baru beli tu semua pada tahun ini, 2022. Ain buat personal branding pada 2015 tu. Ain pakai kereta Saga je. Kan? My personal branding adalah my reality lah. Reality. Pakai kereta Saga. Kereta Saga, duduk rumah sewa. Dah itu adalah reality. Reality. Okay? So, I nak korang fikirkan. Fikirkan. Tadi dah ni pasal, sekejap nak baca komen sekejap. Fikirkan pasal siapa kita nak. Fikir pasal siapa yang kita nak positionkan diri kita. Fikir terus sekarang, decide sekarang. Okay? Betul tu Kak Long. Personal branding tak perlu modal tapi perlukan konsisten. Yes, betul. Okay. Lepas tu kena pilih konten apa yang kita nak ketengahkan. Contohnya kan, penting sangat-sangat. Sebab apa? Kalau kita share konten tentang contoh hari tu I share konten tentang nak apa tu, I pilih konten tu loan, nak mudah lulus loan rumah, kan? I menarik leads orang yang sis boleh tak ajar saya beli rumah, kan? Apa konten yang kita ketengahkan dekat media sosial kita tu, itu akan menarik lead sebagaimana konten yang kita share tu. That's why kena hati-hati dalam pemilihan konten ni. Hati-hati dalam pemilihan konten. Contohnya kalau kita nak tarik tim, kan, tolong ni jangan tabu gula-gula. Penting gila, jangan tabu gula-gula. Sebab apa? Kita nak tarik tim yang betul-betul strong. Kalau kita tabu gula-gula, contoh bestnya hari ni sambil-sambil jaga anak, kan, sambil-sambil golek atas katil, order masuk. Faham tak? Pernah tak korang buat macam tu? Pernah tak? Pernah tak buat sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil buat kerja rumah, order masuk, tengok gaji jadi 20,000. Pernah tak? Ada tak orang buat macam tu? Kalau ada, minta tolong jangan buat. Sebab bila kita ketengahkan konten yang macam tu, kita positionkan bisnes kita ni macam alahai, senang sangat buat SKB ni. No, tak boleh.
Kita filter dari awal. Kena filter dari awal based on content yang kita nak bawa tu. Kita nak positionkan tu. SKV memang modalnya RM65, 40 sennya boleh kata kalau orang join tak bankrupt lah kalau tak jadi. Betul tak? Kalau modalnya terlalu rendah. Memang modal dia rendah tapi kena usaha. Betul tak? Mesti berusaha kat SKV untuk dapat result. Jadi kita tak nak ketengahkan positioning kita kat media sosial kita. SKV ni best, senang gila. Aku tak buat apa-apa pun, duit masuk. Sap. So, jangan buat benda tu. Minta tolong sangat jangan tabur gula-gula dekat kita punya media sosial. Tak boleh. Sebab itu mungkin kita akan dapat leads tu dengan senang. Nak join. Semua orang nak join. Kan? Tapi, bila dia join, dia jadi tak berkualiti. Jadi, sangat penting untuk pilih konten dan kita nak kena bagi orang faham. Walaupun kita pergi bercuti, walaupun sekarang tengah cuti sekolah, betul tak? Walaupun sekarang kita tengah cuti sekolah, walaupun sekarang kita tengah balik kampung, kan? Kita tetap kena on business kita tetap kena promote, kita tetap kena engage dalam group. Betul tak? Kita masih kena buat aktiviti bisnes kita. Bisnes, apa-apa bisnes pun tak semudah duduk tunggu duit masuk. Tak. So, jangan salah positioning. Kan? Nanti dengar macam scammer. Betul? Tapi itulah. Dengar macam scammer pun, ramai orang kita yang jenis suka di-scam. Jadi, jangan kita pula kena scam dengan dia. Sebab bila dia join, dia bayar kat kita RM60, 40 sen. Dia tunggu je tak buat apa-apa. Akhirnya dia menyalahkan kita balik. Tak senang pun bisnes kau ni. Aku pun duduk golek-golek juga kat dalam bilik. Tak ada pun order masuk. Jangan. Jangan salah positioning. Jangan salah positioning dekat Facebook. Jangan bagi jangan bagi gula-gula. Okey, cerita benda yang real. Okey. And personal branding ni kita mesti ada satu mindset untuk long term. Okay, long term tu maksudnya bukan kita buat hari ni esok terus jadi. Biasanya paling cepat pun personal branding ni, kalau Ain sendiri buat, Ain ambil masa dalam 5 bulan untuk kukuhkan Ain punya branding tu sebagai seorang leader. Tapi sebagai seorang seller, insyaAllah senang je. Dalam masa sebulan tu, kalau kita bila kita konsisten buat sharing dekat Facebook kita, sehari 4 kali. 4 kali post kat Facebook. Ain cerita khusus kat Facebook lah, senang sebab memang Ain punya fokus adalah di Facebook. IG tu macam cakap, Ain linkkan je IG Ain dengan Facebook Ain. Jadi bila naik post kat IG, kat Facebook, kat IG pun automatik naik. Macam tu. Tapi Ain punya fokus adalah di Facebook. Sehari kena buat 4 posting di FB. Boleh? Ya, betul. Komen lambat betul ni komen pasal gula-gula lagi. Okey, fikir untuk long term. Long term tu maksudnya untuk tahun macam mana kepada yang baru nak bermula kan, kepada baru yang nak bermula personal branding ni, jangan fikir kita buat ni untuk makan untuk dapat hasil dia dalam masa 2-3 bulan ni je. Kita fikirlah untuk 5 tahun. Macam Ain sendiri pun 2015 Ain serius buat personal branding. Tahun ni dah 2022. Maksudnya dah 7 tahun. 7 tahun personal branding Ain tu makan masa lah. Maksudnya daripada 2015 sampai 2022. Dia bukan satu tempoh masa yang singkat. And orang kenal Ain sebagai seorang usahawan wanita yang gigih berusaha, yang tak berhenti-henti. Dah bisnes ni dah lingkup, buat lagi bisnes lain, buat lagi sampai berjaya. Alhamdulillah berjaya juga kat SKV. Nak lebih berjaya lagi lepas ni. Contoh macam tu. Faham tak? Kita nak long term. Orang tak akan boleh kenal kita dalam masa sebulan 2 bulan untuk personal branding. Okay. And mesti kena buat dengan high energy. Kak Mai newbie baru nak belajar buat. Tak apa Kak Mai, start dari sekarang. Tak rugi langsung. Ya Allah, untung sangat siapa yang start sekarang. Sebab
hasilnya akan dituai. Jangan tengok pada bulan ni, bulan depan. Mungkinlah tak orang sebagai benda yang baru nak start. Kan? Benda yang baru nak start. Macam kita buat rumah tu. Kan? Bukannya boleh siap dalam masa tempoh 1 hari 2 hari. Okey. Okey, dekat kita punya FB ni, kat FB kita ni, untuk buat personal branding mesti ada story selling, cerita apa yang boleh convert kepada duit. Dekat SKV ada 4 sumber duit sumber duit masuk. Customer, recruitment, leadership, bonus, kan. So kita kena buat story selling kita based on macam ni ya. Mesti ada cerita. Sebab kita dekat SKV ada 70,000 seller. 70,000 seller. Jadi macam mana kita nak lebih nampak ke depan berbanding 70,000 yang lain ni? Kita seorang, tapi kita nak nampak lebih ke depan berbanding orang lain melalui cerita kita. Betul tak? SKV, produk SKV dah memang power. Yang nak kena powernya kita sendirilah nak kedepankan yang kita. Okay, story selling tu macam mana? Kita bercerita tentang story kita. Macam yang cakap tadi tu, story kita makan. That's why yang penting kita kena nak kena menghayati satu-satu produk tu. Jatuh cinta dengan satu-satu produk tu. Contohnya Ain makan Mindtropic. Contoh Ain ceritalah. Ain dah 2 minggu makan Mindtropic tau. Contoh kita buat Ain buat post dekat Facebook. Ain dah makan Mindtropic dah 2 minggu. Contoh Alhamdulillah Ain tak pernah lagi dapat energy yang best, mood yang best macam ni. Lepas saya makan Mindtropic, kita cerita pengalaman kita. Boleh tak? Korang ada tak cerita korang makan produk? Makan produk SKV. Ada tak? Jadi kena ada cerita yang kita makan produk. Ya Allah, ada 1 minit lagi guys. Ain sampai 10.30 je ni. Faham Okay, kita kena ada story kita sendiri makan produk. Macam mana kita nak cerita ke orang yang kita makan produk, apa yang kita alami, kan? Tak ada, macam mana boleh tak ada? Kena ada, kena beli produk dan makan produk. That's why barulah senang kita nak cerita. Okay, personal branding ni macam mana kita bawa diri kita bersama SKV. SKV is another part of branding. Personal branding ni diri kita yang makan produk. Macam mana kita nak cerita 70,000 orang duk cerita pasal produk ni. Betul tak? 70,000 duk cerita pasal ashwagandha. Cerita ashwagandha je semua ni. Ashwagandha. Kan? Jadi macam mana kita nak selit kita punya cerita ni? Malam tadi aku tak boleh tidur. Tapi Alhamdulillah, lepas aku telan Mindtropic 1 biji, terus aku lelap. Contoh macam tu. Faham tak? Cerita tu nak kena ada gambar juga ke? Tak semestinya. Tak semestinya ada gambar. Tak ada gambar pun tak ada masalah. Sebab personal branding ni adalah macam mana kita nak bagi orang nampak. Bagaimana kita nak bagi orang nampak kita dekat media sosial kita. Ain memilih Facebook sebab Ain lebih suka menulis. Yes, kena try produk, pengalaman sendiri guna. Itu adalah personal branding yang terbaik. Jangan, kalau kita ambil kopi ayat daripada Telegram tu, itu bukan personal branding. Itu adalah brand SKV. Tak ada kait dengan cerita kita. Kita sekarang ni nak ceritakan tentang kita. Nama pun personal branding. Kan? Person. Bila kita share tentang personal kita, barulah ada persona, cakap. Ada roh. Ain ada page. Tapi Ain aktif di FB personal. Sebab Ain tak run FBX. Belum. Ain belum run FBX. Jadi Ain belum run X. Ain aktif di FB personal Ain. Jangan terlalu cerita bab bahan tu. Betul, orang lain 70,000 orang duk cerita pasal ashwagandha semua tu. Kan? 70,000 orang bercerita tentang
cendawan susu harimau. Jadi kita nak cerita pasal apa? Kita cerita pasal diri kita. Dia kita makan, apa perubahan yang terjadi pada kita. Okay, apa yang kita lalui hari-hari. Okay. Personal branding dan juga business ni adalah the way of life. Kena faham, kau cuti ke, kau balik kampung ke, ataupun apa-apa sahaja event yang berlaku, kita bukan nak jual kat FB memang tak benarkan menjual kat FB. Memang tak boleh menjual. That's why lah kita guna teknik personal branding. That's why kita guna teknik personal branding. Penceritaan dari hati, yes betul. Penceritaan dari hati. That's why kita kena bawa kita punya posting tu dengan full of energy. Kena full of energy. Kena mindset, kena clear. That's why lah kalau korang perasan kenapa morning booster tu Puan Kartika sendiri yang turun buat 2 kali seminggu. Banyak kali 2 kali seminggu guys. 2 kali seminggu untuk kuatkan kita punya mindset. Dan dia nak bagi energi kat kita. Tu penting. Sebenarnya teknikal ni memanglah penting. Tapi yang lebih penting adalah kita punya mindset clear. Dan juga energi kita tu. Energi kita tu clear. Nak buat personal branding, nak tulis posting pun energi kena high. Tak boleh kita nak buat asal boleh. Kau faham tak asal boleh tu macam mana? Alah tu tulis je lah. Sekejap lagi ni nak check aku buat ke tak kat Facebook aku. Asal boleh je buat. Bila buat asal boleh je orang baca pun macam tu. Tak nak, orang tak nak baca. Okay. So disebabkan kita dah pilih nak berniaga online ni, so kita kena buka kedai online kita hari-hari. Kena buka kedai online kita hari-hari. Kita kena anggap media sosial tu adalah kedai kita. Yes, buat ala kadar Syaiz. Tak nak buat ala kadar, kena buat dengan full of energy. Kita kena letak dalam mindset kita, it's okay tak ada kedai fizikal, it's okay sebab kat SVP tak perlu pun kedai fizikal, tapi mesti buka kedai kat Facebook. So kita kena tunjukkan kita punya personal branding kita dekat FB kita atau kat IG. Untuk orang yang main IG tu. Kan? Sebab ni free. Korang free. Kenapa dia free tak nak buat? Yang berbayar lagi lah hauk. Memang tak nak lah kan? Yang free pun kenalah buat. Sayang kalau tak buat. Kan? Okay, set bio tu baik-baik. Biografi. Okay, bio tu set baik-baik. Elakkan guna biografi tu tulis mak kepada Noh dan Siti Khadijah. Orang baca pun, so kalau kau mak kepada Noh, apa kaitan dengan aku? Betul tak? Contohnya, tulis isteri kepada Wan. Kalau Ain tulis macam tu lah kat Facebook Ain. Bila orang buka, kan? Bila orang buka Facebook profile Ain tulis mak kepada Noh, Khadijah dan Aisyah. Lepas tu isteri kepada Wan. Bila orang baca, apa manfaat? Apa kata manfaat? Manfaat orang baca tu lah. So what? Kau mak kepada ni, kau isteri kepada dia. Kan? Kalau foto kita kisah, boleh. Foto pergi COD boleh. So elakkan tulis bio macam tu. Lepas tu pakai profile picture kita sendiri yang nampak meyakinkan lah. Tolonglah kan. Janganlah pakai gambar kartun. Pakailah real. Cantik ni kan. Betul tak? Baik cakap cantik. Pakai gambar kita. Kalau nak selfie tak ada masalah. Selfie dengan anak kan berdua, tak ada masalah, boleh. Okey. Bila orang percaya dan yakin dengan kita, baru orang akan berurusan dengan kita. Itulah kelebihan buat personal branding. Orang yang dah follow dari 2015, 2022 dia baru join. Ada orang macam tu dalam tim Ain. Saya dah follow Ain dah lama, dari 2015 lagi. Tapi sekarang baru saya tergerak hati nak follow, nak join Ain, tim Ain. Kan nampak? Personal branding tu adalah aset. Siapa tak start sekarang memang rugi. Tapi siapa yang dah start, tahniah Ain ucapkan. Okey. Untuk buat personal branding dekat FB ni, kena ada nama panggilan lah. Untuk di sini Ain selalu sebut Ain lah. Ain hari ni Ain akan sebut diri Ain. Ain nak orang panggil Ain ni sebagai Ain. Okey, kalau ada orang dia pilih sebagai ibu, mama, apa nama panggilan dekat Facebook. Boleh juga. Okey, untuk bina tim kita boleh ketengahkan nama tim kita.
Siapa yang tak ada nama team lagi ni? Tolong buat nama team sendiri. Nama team Ain SKV The Fighters. Kenapa Ain letak SKV kat depan? Sebabnya The Fighters ni hebat bersama SKV. Sebab The Fighters ni hebat bersama SKV. Kalau The Fighters saja rasa macam tak lengkap. So that's why Ain letak SKV The Fighters. Okay, itu Ain punya pendapat lah. Okay, tunjuk pencapaian, tunjuk aktiviti kita, kan, aktiviti kita. And personal branding yang bagus juga adalah kita bernetworking di alam maya. Kita bernetworking di abang kan bernetworking di alam maya. Nampak Amy? Follow Ain dari 2015, 2021 baru jadi team. This is real story, guys. Ain cakap ni based on pengalaman Ain. Based on pengalaman Ain. Okay. Networking di alam maya ni maksudnya dulu Amy ni Ain baru kawan lagi. Macam Salman kan ada kawan lama kan dekat FB. Jadi kita orang selalu liking, komen dekat Facebook. So kita jadilah orang yang aktif kat Facebook. Orang nampak dia ni aktif online kan. And sekarang cara nak bernetworking bukannya susah pun. Bukannya kau nak kena keluar modal pergi jom minum Starbucks contoh. Kan? Tu nak keluar modal, betul tak? Sekarang cara kita nak bernetworking sekarang mudah. Kat Facebook kita boleh komen, liking, kan? Komen orang tu, komen orang ni. Tak kisahlah support dia, beli barang dia, beli tudung dia jual. Beli apa-apa saja. Beli bedak ke, beli lip matte, kan? Bernetworking lah dekat Facebook. Barulah orang nampak kita. Orang nampak, ni Ain. Contohnya macam tu. Cik Hai. Tim Cik Hai dapat dari consistent live sebenarnya. Kan? Consistent live. Okay. So, kejap Ain tengok ada apa point lagi tak? Yang Ain nak ni tengok macam sebab Ain dah habis masa. Nak kena pick point. Okay. So, Ain nak tanya you all semua, relevan ke tak sebenarnya personal branding ni? Bagi Ain sangat relevan, masih relevan dan akan relevan sampai bila-bila. Kak Syida follow Ain 2015, sebelum tu follow sebab nampak Ain as seller je. Yes. Sebab sebelum tu Ain positionkan diri Ain sebagai seller sahaja. Nak bina team yang ada nama. Yes, buat, cari nama team sekarang juga, buat terus. Okay. Buat terus personal branding ni. Apa yang Ain share ni memang macam tak berapa berstruktur sangat, tapi this is based on true story. Bila Ain masuk je SKV pada Julai 2021, kita terus boleh shoot ke atas bersama personal branding yang ada. Kan? Okay, so Ain rasa setakat ni je. Dah lebih 10 minit, kan? Masa dah tamat 10 minit yang lalu. Yes, sangat relevan. So, Ain ucapkan good luck buat semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang support live Ain. Semoga apa yang Ain share ni bermanfaat dan dapat dipanjang-panjangkan ke anak-anak cucu tim dan seluruh keturunan korang semua. Okay? So, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Kalau HQ jemput Ain lagi lah. Okay. Alright. Good luck semua. Bye-bye. Assalamualaikum.